فإن كان قائما فليجلس وإن كان جالسا فليضطجع. Maksudnya, marah itu bara api. Maka siapa yang merasakan demikian, jika dia sedang berdiri, maka hendaklah dia duduk. Dan apabila dia sedang duduk, hendaklah dia bersandar. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا Tiada Tuhan melainkan Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku telah berlaku zalim. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku telah berlaku zalim. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله
سبحانك إني كنت من الظالمين. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Semestinya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah. Terima kasih kerana terus memilih Radio IKIM sebagai teman anda dekat rumah, dekat pejabat maupun dalam kenderaan waktu ini kekal mendengarkan di setiap frekuensinya di seluruh Malaysia. Ya, Alhamdulillah. Masih bersama Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Kita akan menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Betul. Dan untuk para pendengar, untuk makluman bersama insya-Allah sebentar sahaja lagi kita akan bersama rancangan setiap hari Selasa. InsyaAllah rancangan Islam Agamaku. Ya, seperti biasa untuk rancangan ini kita akan highlight lagi perbincangan ilmu dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia. Kita nak bawakan dengan tajuk perbincangan kita petang ini iaitu imbangan antara maslahah dan mafsadah. Dan untuk para pendengar, insya-Allah kita akan membawa secara langsung di FB Live IKIM FM. Boleh tonton di situ. Para pendengar juga boleh share semua rancangan kita termasuk Islam Agamaku sebentar saja lagi. Betul. Dan untuk pertanyaan, soalan, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011 29004004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Ya, nantikan sama-sama selepas ni rancangan Islam Agamaku yang sedang memandu. Hati-hati, fokus dengan pemanduan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang ditujui. Kita berhibur seketika bersama dengan Mirwana, lagunya Hikmah Kembara. Kekal setia bersama kami di IKIM. Berpijak di bumi, menjunjung langit yang luas. Pernahkah kau terfikir alam penuh rahsia, anugerah yang maha esa? Nilai harga
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. Sesiapa yang mahukan kemuliaan, maka hendaklah dia berusaha mencarinya dengan jalan mematuhi perintah Allah. Kerana bagi Allah jualah segala kemuliaan. Kepada Allah lah naiknya segala perkataan yang baik yang menegaskan iman dan tauhid untuk dimasukkan ke dalam kira-kira balasan. Dan amal yang soleh pula diangkatnya naik sebagai amal yang makbul, yang memberi kemuliaan kepada yang melakukannya. Dan sebaliknya orang-orang yang merancangkan kejahatan untuk mendapat kemuliaan adalah bagi mereka azab siksa yang berat dan rancangan jahat mereka akan rosak binasa. Ayat ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa al-izzah atau kemuliaan yang sebenar datang dari Allah Subhanahu wa taala semata-mata, iaitu dengan iman dan taat. Ini menyanggah dakwaan golongan kufar, penyembah berhala yang merasa mulia dengan perbuatan mereka. Bahkan kemuliaan itu diterjemahkan dalam bentuk penerimaan Allah terhadap semua kata-kata yang baik yang keluar daripada mulut orang-orang yang beriman, selain penerimaan semua amal soleh yang mereka kerjakan. Allah juga menyatakan bahawa kemuliaan tidak akan wujud bersama-sama kejahatan sama sekali, kerana ia hakikatnya bukan kemuliaan, sebaliknya kehinaan, kerana yang memuliakan dan menghinakan itu Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan dan kehinaan yang datang dari manusia tidak mutlak, kerana manusia tidak mengetahui hati dan sanubari manusia lain secara tuntas. Mari kita carilah kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang-kadang kita terpaksa berhadapan dengan penghinaan manusia, jangan cari kemuliaan dari manusia sehingga sanggup menempah kemurkaan dan kehinaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam ada yang dikatakan sebagai hasan dan ada yang dikatakan sebagai ahsan. Hasan itu baik, ahsan itu lebih baik. Dan ada yang dikatakan sebagai fadlun, lebih, dan ada yang dikatakan sebagai afdal, lebih baik. Itulah yang disebutkan sebagai value added di dalam Islam. Demikian di dalam pekerjaan. Pekerjaan supaya ia bernilai ibadah dan mendapat ganjaran yang sempurna, bukan hanya dilakukan dengan sambil lewa, tetapi melakukannya dengan penuh kesungguhan dan dedikasi, penuh apa yang dituntut dalam melakukannya. Sebab itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah sangat mencintai seseorang kamu yang apabila dia melakukan sesuatu pekerjaan, dia melakukan dengan itqan. Itqan bermaksud satu, ikhlas, yang kedua melakukan dengan sepenuh baik dan sehabis cemerlang yang mungkin. 102.7 FM di Bismillah. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Alhamdulillah, kita berada di destinasi IKIM bersama waktu ini saya, Syafiq Saleh, dan juga rakan setugas Mona Jasman. Ya, Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, untuk waktu ini insya-Allah kita akan bersama rancangan setiap hari Selasa bersama rancangan Islam Agamaku. Betul, kita akan mendengarkan perkongsian ilmu dari tetamu kita yang dah pun berada di talian Skype kita waktu ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia. Ya. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Doktor? Baik, Alhamdulillah, baik. Syukur. Alhamdulillah. Terima kasih, Doktor. Masih lagi bersama kita petang ini, Doktor. Dan kita sama-sama waktu ini berserang juga di Facebook Live IKIM FM. Anda boleh tonton secara langsung kita di situ. Kalau ada pertanyaan, persoalan, boleh hantarkan di beberapa platform media sosial kita. Ya, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Baik, Mona, kita nak buka tajuk kita petang ini berkaitan dengan imbangan antara maslahah dan mafsadah. Apa yang dikatakan tu? Jadi kita nak dengarkan sedikit, Doktor, sebagai mukadimahnya. Apa itu maslahah dan juga apa itu mafsadah? Ya, untuk mukadimahnya silakan, Doktor. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih saudara Syafiq, saudara DJ Mona. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar Radio IKIM, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita pada petang ini berkenaan dengan maslahah, iaitu maslahah ini bermaksud kebaikan, ya. Maslahah ini bermaksud benda-benda yang baik. Dan dalam bahasa Melayu pun kita kata maslahat lah, ya. Cuma kalau dia ada helah tu dia kata muslihat. Muslihat, maslahah, ejaannya lebih kurang sama, maslahah. Ada kebaikan dia. Manakala mafsadah ini adalah keburukan, ya, adalah benda-benda yang jahat, benda-benda yang tidak elok. Maka di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala guna istilah khair, kebaikan. Allah taala guna istilah naf', ya, benda-benda yang baik, ya. Allah taala gunakan istilah syar, benda yang jahat, mafsadah, merujuk kepada benda-benda yang buruk. Allah taala guna istilah ithmun, dosa, guna istilah fahsya, ya, benda-benda yang keji, benda-benda yang tidak elok. Jadi daripada himpunan beberapa nas Al-Quranul Karim yang menyebut perkataan khair, yang menyebut perkataan naf', manfaat, maka timbullah konsep yang dinamakan sebagai maslahah, kebaikan. Dan daripada perkataan syarrun, kejahatan, daripada perkataan ithmun, dosa, daripada perkataan fahsya, perkara keji, maka timbullah satu istilah, satu konsep yang dinamakan sebagai mafsadah, keburukan. Misalnya Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quranul Karim, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Manusia bertanya kepada kamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang arak dan juga judi. Ya, arak ni halal ke haram? Arak ni boleh diminum ataupun tidak? Judi ni bagus ke tak bagus? Ya. Jadi tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang arak dan judi. Ketika itu belum ada lagi hukum yang jelas tentang arak, belum ada hukum yang jelas tentang judi. Dan arak dan judi ini adalah budaya masyarakat Arab jahiliyah ketika itu. Maknanya mungkinlah kita kata sahabat-sahabat yang dah Islam pun masa tu ada yang minum arak, ada yang bermain judi lagi. Kalau belum Islam tu memang dah itu budaya mereka. Jadi bila mereka masuk Islam, benda tu tidak ada hukum. Maka ada sahabat yang masih minum arak, ada sahabat yang masih main judi, ya, sebab mereka tidak melakukan benda yang haram, belum ada hukum lagi, ya. Maka sebagai muqaddimahnya, nas Al-Quran menyatakan bahawa pada arak dan judi itu ithmun kabir, ada dosa yang besar, ada mafsadah, keburukannya, dan ada manfaat-manfaat, ada kebaikan, ada maslahah. Arak pun ada kebaikan juga. Misalnya kalau kita berniaga arak, kaya, ya, kita buat bisnes arak, kaya. Kalau kita buat bisnes judi, boleh jadi kaya, kan? Kaya. Pandai-pandai kita lah. Sebab tu toke judi kaya, ya. Orang yang jual arak kaya. Ya. Jadi ada manfaat. Kalau nak kaya, jual arak. Kalau nak kaya, jadi toke judi. Tapi ada mafsadah, keburukan. Jadi sini kata-kata imbangan. Dalam nas Al-Quran ini dia bagi imbangan di antara maslahah, ya, meninggalkan minum arak, meninggalkan perbuatan judi, dan mafsadahnya, ya, minum arak, terlibat dalam judi dan sebagainya. Jadi imbangan itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Jadi yang saya nak sebutkan pada petang ini khususnya, Islam agama kita ini dia ada keanjalan. Dia ada keanjalan, ya, al-murunatu fil Islam, keanjalan ataupun flexibility in Islam.
Fleksibel. Islam ni dia boleh imbang tengok. Jadi Islam ni agama yang bukan dia kaku, agama yang keras begitu, tidak. Dia hukum dia jelas, tapi dia ada flexibility. Kalau keadaan macam ni, dia hukum dia tukar jadi macam ni. Kalau macam ni, hukum dia tukar jadi macam ni. Masal kita lah, kita katakan makan daging katel kan, halal ke haram ke. Tak, Islam dia simple ya. Ya, simple ya. Masa kita makan tu, kita tak tahu pun daging tu daging apa. Yang kita tengok, daging tu ada cop halal. Ya. Kita pun yakin dengan cop tu, kita tak tahulah apa yang berlaku di belakang sana itu di luar ilmu kita. Maka tak ada apa-apa, flexibility. Orang tak boleh kata, kamu ni dah 30 tahun makan daging yang haram ni. Taklah. Yang Islam fleksibel. Yang kalau kita tahu daging tu tak halal, kita makan, itulah baru dikira dosa. Jadi yang dulu-dulu tak ada pernah fleksibel Islam ni. Ya, dia bukan hukum yang statik. Ya. Itu mana bila kita faham murunah, kita faham keanjalan, kita faham flexibility dalam Islam, kita akan nampak bahawa Islam adalah satu agama yang sesuai sepanjang zaman. Islam adalah agama yang sesuai untuk semua keadaan, semua tempat. Ya. Sebab itu saya nak sebutkan beberapa contoh pada petang ini yang saya petik daripada kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Kaedah hukum pada maslahat makhluk, maslahat manusia, yang disusun oleh Sultanul Ulama Syekh Abdul Salam, Izzuddin Abdul Salam. Ya. Seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i dan juga tokoh besar dalam maqasidus syariah, Sultanul Ulama Izzuddin Abdul Salam. Ya. Beliau menyebutkan kaedah maslahah dan mafsadah, kebaikan dan keburukan ni, dan beliau memberikan contoh-contoh. Jadi dengan contoh ni insya-Allah kita akan jelas tentang keanjalan di dalam Islam. Ya. Misalnya satu contoh, kita pun tak boleh bayang contoh yang disebut oleh Syekh Izzuddin Abdul Salam ini, ya, iaitu dia menyatakan walakin qad tajuzul i'anatu 'alal ma'siyati, akan tetapi kadang-kadang harus menolong dalam perkara maksiat. Harus menolong dalam perkara maksiat. Ya, kadang-kadang, bukan selalu. Ya, qad tajuzu. Qad bila masuk selepas dia fi'il mudhari', dia jadi kadang-kadang. Qad tajuzu. Kadang-kadang harus kita bantu perkara maksiat. Ya. Sedangkan selama ni kita katakan tak boleh bantu perkara maksiat, perkara dosa kita tak boleh bantu. Ya. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kamu membantu atas dosa dan permusuhan. Tapi ini kefahaman ulama seperti Al-Imam Izzuddin Abdul Salam ini, dia menyatakan tetapi. Dia maknanya ada kaedah. Kaedah asal penting. Tak boleh. Maksiat tak boleh tolong. Tetapi. Dia istidrak sikit. Dia ada pengecualian sikit. Tetapi kadang-kadang harus membantu atas perkara maksiat. La likauniha maksiyatan. Bukan kita bantu tu kerana maksiat. Bukan kerana maksiat. Bal likauniha wasilatan ila tahsilil maslahatir rajihati. Tetapi kita bantu tu nampak macam bantu perkara maksiat, tapi kita bantu tu sebagai wasilah bagi menghasilkan maslahah yang lebih besar. Maslahah yang lebih besar. Ya. Itu konsep dia. Contoh dia begini. Contoh dia, ada orang nak bunuh. Orang nak bunuh. Ya, orang nak bunuh. Tapi orang ni kalau kita bagi dia minum arak, dia mabuk sikit, dia tak jadi bunuh. Dia seronok tu, dia tak jadi bunuh. Ya, kita pun nak mengelakkan dia daripada dibunuh, daripada membunuh, dosa membunuh tu, nak selamatkan nyawa orang lain, maka kita pun bagi dia minum arak. Kita hulurkan arak, minumlah arak ni. Ya, kita minum arak. Kita bantu dia maksiat minum arak tu. Tapi maslahah yang lebih besar supaya dia tidak melakukan jenayah membunuh. Jadi nampak macam kita menolong perkara maksiat. Tapi di sini ada flexibility, ada keanjalan dalam Islam. Allahu a'lam. Masya-Allah, itu dia yang mana yang kita nampak di sudut keburukan tersebut, di sudut kebaikan tersebut, semuanya ada sebab dan juga ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita nak bincang lagi dengan tajuk ini dan kita nak berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana, kekalkan setia bersama kita di IKIM. Allahumma antas
السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام Inspirasi Inforia Islami semuanya di IKIM. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama kami pada waktu ini untuk rancangan Islam Agamaku. Ya, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita yang berada di talian Skype waktu ini. Ya. Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir merupakan pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia. Kita nak sambung lagi perbincangan kita berkaitan tajuk imbangan antara maslahah dan mafsadah. Ya. Okey. Doktor, silakan Doktor untuk sambungannya Doktor. Macam mana pula dikira tu? Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Kalau kita baca dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Kahfi ya, dalam surah Al-Kahfi bagaimana hamba Allah ya, katanya Nabi Khidir wallahu alam ya, tak penting pun siapakah hamba yang bersama dengan Nabi Musa alaihi salam itu ya, yang penting Nabi Musa betul. Tapi siapakah hamba tu? Maka banyak pendapat ataupun ada pendapat menyatakan bahawa yang diikuti oleh Nabi Musa itu ialah Khidir ya. Tapi sini tak apalah, kita sebut Khidir lah ya. Kita sebut Khidir ya. Bukan perbahasan kita tentang masalah Khidir tu ya. Sebab itu Quran tak sebut siapakah lelaki itu dan sebagainya ya. Yang penting ialah pengajaran ibrah daripada kisah itu. Kita nak lihat imbangan di antara maslahah dengan mafsadah, iaitu Nabi Musa dengan Khidir itu naik atas kapal dan Khidir merosakkan sikit, mencacatkan sikit kapal tu ya. Dia cacatkan sikit. Pasal apa? Bila dia cacatkan, dia rosakkan sikit kapal tu, itu mafsadah, keburukan ya, kapal elok dan sebagainya ya. Macam kereta baru kita kalau cala tu kita rasa kecewa ya, rasa sakit hati tu kan. Ini kapal laut ya,
dicacatkan, dirosakkan sedikit oleh Khidir alaihissalam. Tapi bila ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam apakah sebab dia buat macam tu, maka Khidir alaihissalam menjawab bahawa wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Kerana nanti di hadapan ni kita akan lalu satu kawasan, ada satu pembesar, satu orang yang kuat, ya, dia ada tentera dia, ya'khudhu kulla safinatin ghasba, dia akan rampas semua kapal. Maknanya kapal yang elok lah, ya, kapal yang elok. Sebab itu Khidir cacatkan sikit, rosakkan kapal tu. Jadi bila lalu kawasan pemerintah yang hebat tadi tu, yang jahat, yang zalim tu, dia tengok kapal ni tak elok, dah rosak, dia tak jadi rampas. Jadi daripada dirampas, hilang terus kapal tu, tak ada apa, ataupun rosak sikit, mana lebih baik? Ya, mana lebih baik? Mana lebih ringan mafsadah? Yang ringan mafsadah, cacat sikit, tapi kapal tu masih milik kita. Ya, yang masalahnya kapal tu milik kita lagi daripada hilang terus. Jadi daripada kisah ini kita nampak bahawa ada imbangan, ada petunjuk isyarat di dalam Al-Quranul Karim bahawa dalam Islam adanya pertimbangan di antara maslahah dan juga mafsadah. Itu dalam Al-Quranul Karim. Sama juga kita lihat orang sakit, ya, kencing manis, ya, doktor kata kena potong kaki, ya. Kalau tak potong kaki dia cepat merebak, ya, saraf rosak dan sebagainya, lagi dahsyat, maka potong kaki. Mafsadah potong kaki tu, mafsadah buruk, ya, potong kaki. Tapi kerana nak menyelamatkan, ada maslahah yang lebih penting, nak menyelamatkan nyawa. Jadi dengan sebab potong kaki itu, insya-Allah lah hidup lebih lama lagi. Tapi kalau tak potong kaki itu, adat kata cepatlah mati. Maka imbangan di antara maslahah selamatkan nyawa, maslahah dia selamatkan nyawa, ataupun mafsadah potong kaki. Maka imbangannya kita ambil mafsadah, keburukan potong kaki, tapi masih lagi boleh berjalan, masih lagi boleh bernyawa. Itu kita praktikkan, ya. Kita praktikkan, ya, dalam kehidupan kita, potong kaki kerana kencing manis untuk selamatkan nyawa, ya. Maka sebab itu para ulama, misalnya Al-Imam Izzuddin Abdul Salam menyatakan, idza turra ila akli malil ghair akalahu lianna hurmata malil ghairi akhaffu min hurmatin nafsi wa fawatun nafsi a'zamu min itlafi malil ghair bibadalin. Kalau seseorang itu terpaksa makan harta orang, dia dalam keadaan lapar, kebuluran, ya, kalau tak makan dia mati, maka akalahu, dia makannya lah, walaupun harta orang. Haram makan harta orang ni haram, ya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan makan harta di antara kamu dengan cara batil. Kita jumpa roti, kita jumpa nasi, tak tahu siapa punya, kan, tapi kita dalam keadaan kelaparan, kalau tak makan boleh jadi mati ni, maka makanlah harta orang walaupun haram, ya. Kerana apa? Kerana kehormatan harta orang tu, kita makan harta orang, nasi orang, roti orang dan sebagainya, lebih ringan daripada hilangnya nyawa. Kalau tak makan kita boleh mati, maka kita makan walaupun harta orang, ya. Dan hilang nyawa itu lebih besar daripada merosakkan harta orang dengan ganti. Kita ganti baliklah lepas ni. Jadi itu maknanya perimbangan tu, ya. Kita nak selamatkan nyawa tu lebih besar daripada makan harta orang. Kita ambil lah, paksa sikit, ya, untuk makan benda tu, ya. Itu konsep dia tu, ya. Maka sebab itu dalam keadaan sekarang ni, kita katakan kita dalam pandemik COVID, ya. Kita dalam pandemik COVID, maslahah dia, maslahah di antara PKP, maslahah di antara nak buka, ya, nak buka sektor pelancongan dan sebagainya. Semua ni dalam ilmu Islam dia masuk dalam perimbangan di antara maslahah dan juga mafsadah. Apakah maslahah kita buka, boleh rentas negeri, boleh bergerak, cari makan dan sebagainya, dan apakah mafsadah, apakah keburukan dia. Jadi pihak berkuasa, pihak kerajaan dia kena imbang di antara dua benda ni. Apa maslahah, apa mafsadah dia. Ya, apa maslahah, apa
apa mafsadah dia. Kalau tutup terus, ya, macam bulan 3, bulan 4, cepatlah. Ya, cepat. Ya, dia ada konten penyakit tu tak bergerak ke mana, makna penyakit tu tak sebarlah. Cepatlah hilang. Tapi bimbang-bimbang ekonomi rosak, orang tak boleh cari makan, orang tak boleh kerja, kilang akan banyak tutup sebab tidak ada production, ya. Pekerja tak boleh datang, ya. Jadi ekonomi akan jadi masalah pula bila kita tutup terus, kan. Jadi kerajaan kena timbang tengok. Maka maksudnya ialah pertimbangan itu di antara maslahah dengan mafsadah. Maslahah dengan mafsadah, ya. Itu contoh yang ada depan mata kita supaya kita faham dalam Islam ini ada maslahah dan mafsadah. Maka sekarang ni timbul pula, sekarang ni kita nak makan dah ubat. Kita nak makan dah ubat, vaksin yang kata tak tahu halal ke tak halal ke, wallahu alam. Sekarang ni timbul masalah halal ke tak halal. Kalau nak bagi vaksin katanya letak syarat halal, ya. Sedangkan kita tak buat ubat tu. Yang buat ubat tu orang lain. Yang buat ubat tu mungkin syarikat orang yang tidak Islam. Mungkin pengkaji-pengkaji yang tidak Islam, mereka tak peduli pun soal halal haram bagi kita ni. Tiba-tiba kita letak syarat, kalau nak cucuk ubat pada kami mesti halal, ya. Sini kita melihat bahawa syariat Islam ini, kehebatan syariat Islam, keindahan syariat Islam, dia ada flexibility, dia ada keanjalan, ya. Dia ada flexibility, dia ada keanjalan. Para ulama sebut lama dah. Para ulama sebut dah lama dah perkara yang sebegini, iaitu kita berubat dengan benda-benda yang haram, ya. Apa kata Al-Imam Izzuddin Abdul Salam rahimahullah ta'ala? Kata dia jadat tadawi bin najasati, ya, jadat tadawi bin najasati idza lam yajid tahiran yaqumu maqamaha. Harus kita berubat dengan benda-benda yang najis. Benda najis sekalipun harus kita berubat. Harus kita berubat apabila kita tidak mendapati benda suci yang boleh menggantikan benda yang najis. Ya. Termasuklah kita kata benda najis ada dalam bahan tu, ada kita kata buat daripada tai ke dan sebagainya. Ini ambil daripada hadis Nabi SAW, iaitu Nabi SAW suruh beberapa orang yang sakit di Madinah. Mereka keluar dari Madinah, Nabi suruh keluar pergi ke kandang unta, dan Nabi suruh minum daripada albani ibili wa abwaliha. Nabi suruh minum susu unta halal, bersih, tidak ada masalah. Tapi yang keduanya wa abwaliha, dan minum daripada air kencing unta. Ya. Air kencing unta. Air kencing unta ni najis dalam mazhab Syafi'i. Pandangan kita pun tengok najis, kan. Walaupun ada ulama kata suci, tak apalah. Tapi kita kata najis ni. Tapi atas najis untuk tujuan berubah, tak apa. Jadat tadawi bin najasat. Jadi perkataan ulama kata harus berubat dengan benda najis itu ada sandaran daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Lianna maslahatal afiyati wassalamati akmalu min maslahati ijtinabin najasah. Kerana maslahat kebaikan sihat, kebaikan selamat, sihat daripada penyakit lebih sempurna, lebih penting daripada maslahat menjauhi najis. Jadi kalau vaksin tu tak apalah dia ada najis ke, bahan tak berapa elok ke dan sebagainya. Yang penting ada kajian membuktikan, insya-Allah, ya, katalah 70% sesuai, 80% sesuai, tidak ada masalah. Masalah afiah tu kita nak jaga daripada penularan wabak Covid tu. Yang keduanya tak berlaku proses istihalah dan sebagainya. Benda tu dah bukan seketui. Benda yang haram tu dia dah macam proses bahan-bahan kimia dan sebagainya. Jadi sini para ulama dah bincang dalam, telah selesai sebut. Maknanya syariat Islam ni fleksibilitinya sejak daripada zaman awal Islam lagi. Wallahu a'lam. Baik, insya-Allah semoga kita lebih faham dengan sudut keadaan yang dibincangkan tersebut, dan pastinya kita sebagai masyarakat awam ni kita berpandukan kepada kerajaan sendiri, kan, apa yang diberikan panduannya. Insya-Allah kita sama-sama ikut apa jua yang disediakan. Kita boleh bincang lagi dengan isu dan juga tajuk ini, dan kita akan kembali selepas ini. InsyaAllah anda jangan ke mana-mana, kekal setia bersama kami hanya di IKIM.
Ramainya orang susah musim COVID-19 ni sebab tak ada sumber pendapatan. Sebab itulah kita kena jadi sebahagian dari pembayar zakat. Boleh juga bantu golongan yang terkesan ni. Dan lagi, kalau kita bayar sebelum 31 Disember, dapat pula rebate cukai. Mana dah dapat peluang macam ni? Dunia dapat, akhirat pun dapat. Layari www.zakatpenang.com. Cepat tunaikan zakat sebelum 31 Disember untuk mendapat rebate cukai. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Radio IKIM sudah mempromosikan pakej iklan Popo dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, lepas sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk kepada terma dan syarat. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan pada setiap bulan. Masih ada peluang menabur jasa kepada ibu dan ayah. Wakaf adalah antara amalan terbaik dikirim sebagai hadiah kepada mereka. Berwakaflah untuk pembinaan kompleks Masjid Bandar Tasik Kesuma atau Kombat di laman sesawang www.masjidkesuma.com.my. Saya ulang, www.masjidkesuma.com.my. Tak perlu aku ragui. Amboi abang, bukan main ceria. Nampaknya tu ada apa-apa ke ni? Awak ni takkan tak tahu air coklat kegemaran saya ni kan? Oh, air koko klorin intim tu ke? Wah, saya pun nak cubalah kalau macam tu. Kan masa kita bertunang dulu awak hadiahkan saya lagu apa tu? Kasih ke kasih? Ya, awak ni janganlah kuat. Malu anak-anak dengar. Oh, romantiknya ayah ni. Air koko ni saya pun suka ya. Memang lezat. Air koko minuman coklat dengan ekstrak kurma dan gam Arabic keluaran Intim Marketing. Jika anda penerima bantuan sara hidup BSH berumur 18 hingga 65 tahun, anda layak menerima skim perlindungan nasional B40 atau MySalam. Anda boleh menerima pendapatan gantian RM50 sehari sehingga 14 hari setahun jika dimasukkan ke hospital. Manfaat perlindungan 45 penyakit kritikal sekali seumur hidup sebanyak RM8,000. Untuk semakan dan tuntutan, layari mysalam.com.my. MySalam, MySalam, MySalam. Perlindungan takaful percuma. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Balik Pulau, Pulau Pinang, 102.7 FM. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Alhamdulillah. Masih lagi bersama dalam rancangan Islam Agamaku. Kita masih lagi menghayati perbincangan ilmu dengan tetamu kita di talian Skype waktu ini. Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir merupakan pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia. Dan Doktor, kita ada beberapa soalan ni Doktor. Beberapa soalan. Ya, silakan. Ada soalan bertanya, Doktor, kalau yang bukan Muslim dapat apa kalau dibuat baik? Dan satu lagi, Doktor bertanya, ada seorang penangis dadah sempat tahap pecah rumah orang untuk dapatkan duit untuk beli dadah itu. Kalau dia minta kita duit, katanya buat belanja, walhal kita tahu dia akan beli dadah. Adakah jatuh dosa pada pemberi duit itu? Mohon pencerahan. Ya, Doktor. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Orang bukan Islam, orang bukan Islam yang berbuat baik, ya, konsep dia innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah Taala tidak akan sia-siakan balasan orang yang berbuat baik. Maka balasan baik itu akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia lagi. Ya. Maknanya kalau dia buat filantropi, dia bagi sedekah, dia bagi derma dan sebagainya, dia tidak ada pahala di akhirat nanti. Tapi balasan baik itu Allah tidak sia-siakan, Allah bagi selesaikan. Maknanya dia tak boleh tuntut lagi di akhirat nanti. Ya, dia tak boleh tuntut di akhirat. Allah akan bagi kebaikan, mungkin bagi kesihatan, Allah bagi kekayaan yang banyak kepada dia kerana dia berbuat baik dan sebagainya. Jadi
Orang yang berbuat baik, ya, Allah tidak sia-siakan. Itu ada disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya, kita tahu dia ni penagih dadah, ya. Kita tahu dia penagih dadah. Cuma kita kena tengok keadaan lah, ya. Nampak dia dalam keadaan lapar, tak makan dan sebagainya ni, ya. Kalau kita tak bagikan, dia pecah rumah orang dan sebagainya. Kita nak kena timbang tengok tu. Kita baru nak pergi kedai kan. Nak pergi kedai, dia datang nampak muka lalok, ya. Kan? Kalau tak bagikan, kita tinggal kereta nak masuk kedai, pecah tingkap kereta aku segini. Kita nak kena timbang tengok ni. Kita nak kena timbang. Ya, daripada pecah cermin kereta, ya, berapa ratus nak kena ganti. Ada takaful ke tak ada takaful, lain cerita lah kan. Tapi kesan dia buruk lah. Maknanya 2-3 hari jugalah kita nak bersihkan kereta dan sebagainya. Berbanding kita bagi kada RM1, suruh dia pergi minjam job. Yang kacau kan. Kita nak kena timbang tengok tu. Ya. Jadi niat kita bukan nak bantu dia, bukan nak suruh dia beli dadah dan sebagainya. Kita tak redha, kita tahu kita benda salah, ya. Tapi kita bimbang keselamatan harta kita dan sebagainya. Maka di sinilah ada perimbangan di antara maslahah, maslahah nak jaga harta kita dengan mafsadah kita bagi duit RM1, RM2 kepada dia. Mungkin dengan duit tu dia boleh beli dadah. Wallahu a'lam tu. Kita kena timbang tengok. Tapi kita bukan niat kita bukan tak apalah aku bagi aku sedekah supaya dia beli. Ni mat apa ni panggil mat. Abu ni RM20 belilah dadah kan. Tak, kita bukan macam tu. Kita nak jaga harta kita. Maka kalau niat kita imbangan di antara maslahah dengan mafsadah tu, maka tidak mengapa kita bagi. Wallahu a'lam. Masya-Allah, itu dia persoalan yang boleh sama-sama kita jawab. Dan doktor, kita nak sambung lagi dengan tajuk kita ni doktor. Sebelum berakhir, silakan. Baik, dari sudut sahabat-sahabat kita yang mu'allaf sebagai contoh, ya, imbangan maslahah dan mafsadah ini juga sangat penting. Misalnya, kalau seorang mu'allaf dipaksa untuk minum arak sebagai contoh. Kalau tak minum arak, identiti Islam dia terdedah dan dia mungkin boleh dibunuh sebagai contoh. Dia bimbang. Maknanya keluarga dia bagi amaran, kalau kamu masuk Islam, bunuh kamu. Ya. Kemudian dia pun tak bagi tahu kata dia masuk Islam. Lepas tu duduk bersama dengan keluarga dia, hidangkan arak, keluarga dia suruh minum arak. Kalau tak minum arak, tahu dia, kenapa kamu tak minum arak? Nanti identiti Islam dia terdedah dan dia mungkin akan dibunuh. Besar kemungkinan akan dibunuh. Jadi kerana bimbang dibunuh, ataupun kerana dipaksa ni, lagi dahsyat. Contoh lagi tepat, kalau dia dipaksa, letak pistol kat kepala dia, letak pisau kat tengkuk dia, minum arak. Kalau tak minum, kami sembelih kamu, kami bunuh kamu. Ya. Jadi minum arak tu haram, buruk, mafsadah. Ya, tetapi lakinnahu jaizun bil ikrah. Tetapi harus minum arak. Bukan arak tu halal, tidak, harus. Perbuatan minum arak tu harus. Kerana apa? Lianna hifdhan nufusi awla min hifdhil uquli. Kerana nak menjaga nyawa lebih penting daripada jaga akal. Jaga nyawa lebih penting daripada jaga akal. Maka minumlah, ya, supaya orang tak bunuh dia. Itu contoh, ya. Satu lagi contoh, meninggalkan solat. Tarkus salati wa sawmi ramadana wa ta'khiruz zakati. Meninggalkan solat fardu, dan meninggalkan puasa Ramadan. Tarkus salati wa sawmi, dan meninggalkan puasa Ramadan, dan melewatkan zakat tanpa uzur syar'i, tanpa uzur, ya, adalah mafsadatun muharramatun, adalah perkara buruk dan perkara haram. Lakinnahu jaizun bil ikrah. Tetapi meninggalkan solat itu jadi harus kalau ada paksaan. Ada paksaan harus. Meninggalkan puasa Ramadan harus kalau ada paksaan. Jadi kalau dia tak boleh semayang, kalau semayang akan dibunuh, kalau semayang akan ditembak, maka untuk menyelamatkan nyawanya, maslahah menyelamatkan nyawa lebih besar daripada maslahah melaksanakan solat pada masa itu. Maka dia tinggalkan solat dulu, ataupun dia boleh solat dalam keadaan yang orang tak nampak dia solat. Dia boleh solat dengan sekadar kemampuan lah. Makna solat tak ada rokok, tak ada sujud.
Sebab kalau rokok sujud orang nampak, dia boleh solat lah dalam keadaan yang dia mampu solat, orang tak boleh kesan dia solat. Jadi maksudnya, ataupun dia tinggalkan solat kerana nak menyelamatkan nyawa. Ya. Jadi sini beberapa contoh perimbangan di antara maslahat dan mafsadah. Sama juga kalau orang baru nak bertaubat, nak qada sembahyang, kita imbang tengok di antara maslahah dengan mafsadah ni. Dia baru nak bertaubat, tak sembahyang dah 30 tahun sebagai contoh, ya, tak sembahyang 30 tahun. Jadi dia datang, ustaz, saya nak taubat, nak sembahyang balik, dah tak solat 30 tahun, macam mana solat yang lama dulu. Sini kita kena imbang antara maslahah dan mafsadah. Maka kadang-kadang orang tak faham, apa ni ustaz ni jawab tak ikut dalam kitab. Dalam kitab memang kata kena qada. Ya, tuan. Wajib qada sembahyang. Yang 30 tahun tu wajib qada. Jadi kalau kita jawab macam tu, betul ada dalam kitab. Sebab dalam kitab majoriti ulama kata wajib qada. Tapi agama kita ini dia ada maslahah mafsadah. Kalau kita suruh dia qada, agak-agak dia qada ke tak qada. Dia baru nak bertaubat. Baru nak belajar sembahyang balik. Kita suruh dia sembahyang. Kita ambil handphone kita tu, kita buka kalkulator. Sehari 5 kali sembahyang, darab sebulan 30 hari, 150 sekali sembahyang, darab 12 bulan, 1,800 sembahyang, darab 30 tahun, 56,000 sembahyang. Pakcik kena qada balik 56,000 sembahyang. Ya, dia baru datang kat surau, baru datang kat masjid. Itulah kali pertama dia datang. Bahkan lepas tu mungkin tak datang dah. Kita bimbang tu. Kita bimbang. Jadi kita bagi jawapan yang tak ada dalam kitab. Ya, tak apa pakcik tak qada lagi pun tak apa. Yang penting datang dulu masjid, mengaji dulu, ya, sembahyang bagi elok dulu. Kerana apa? Kerana kita bimbang mafsadah, keburukan. Kita bagi jawapan yang dalam kitab, ya, ikut buku betul, dia lari daripada agama. Ya, dia lari daripada agama. Jadi pendakwah, jadi setengah orang dia tak faham ni, dia terus ni ustaz ni tak betul ni, ya, ustaz ni sesat ni. Kan? Itu kita nak kena faham maslahah dan juga mafsadah, ya. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Itu dia dua perkara penting yang perlu kita tahu dengan maslahah dan juga mafsadah ini, supaya kita tak ada lagi apa-apa yang timbulnya tidak faham lagi, kekhilafan kita. Jadi kita apa-apa pun rujuk pada tempat yang betul. Kita ada para alim ulama dan juga kita ada mufti kita, kan. Sama-sama kita dapatkan pencerahan berikut, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Dan untuk waktu ini, doktor ada sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata akhir. Silakan doktor. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Topik perbincangan kita pada hari ini mudah saja, iaitu nak menunjukkan bahawa Islam adalah agama yang fleksibel. Islam agama yang mudah, Islam adalah agama yang mempunyai keanjalan, al-murunah, dia anjal. Dia sebab itu dia sesuai dengan semua orang, dia sesuai dengan semua tempat, dia sesuai sepanjang zaman. Inilah ciri keistimewaan Islam, ya, sebagai agama, ciri keistimewaan syariatul Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Amin, insya-Allah. Semoga Allah sediakan yang baik-baik untuk kita juga, membangunkan kehidupan kita yang sebaik mungkin. Terima kasih, doktor. Terima kasih banyak, doktor. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda yang terus juga berada di talian juga di Facebook kita yang tengah tonton, dan insya-Allah kita sama-sama boleh ikuti lagi rancangan ini, insya-Allah. Okey. Insya-Allah. Dan para pendengar terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kurma Hidayah dah makan. Cek pelitup muka, cek hand sanitizer, cek bekalan makanan, cek. Okey, sudah. Assalamualaikum. Maaflah. Macam nilah rutin saya setiap pagi. Sambil siapkan sarapan untuk anak-anak, mulut ni tak berhenti mengingatkan macam-macam kat mereka sebelum mereka pergi sekolah. Jujur saya cakap, saya memang tak ada pembantu. Semua benda buat sendiri. Bila sediakan makanan untuk suami dan anak-anak, memang puas hati. Lagi-lagi dengan musim pandemik sekarang ni, saya setiap hari bekalkan makanan kepada mereka ke sekolah.
Kita tahu perkembangan dan masalah mereka. Anak-anak dan suami akan lebih rapat dan lebih kasih sayang kerana kita akan saling membantu. Tapi letihlah sikit. Semua kena urus sendiri. Kalau saya ada kerja luar, lagilah tak boleh nak cerita letih tu macam mana. Saya ada bercerita dengan kawan-kawan yang situasi sama macam saya. Mereka cadangkan saya amalkan Serai Mas Kurma Hidayah Plus. Saya pun terus cuba. Saya amalkan Serai Mas Kurma Hidayah Plus ni 2 sudu pagi dan malam sebelum makan. Alhamdulillah, bangun pagi rasa bertenaga, macam bateri penuh dan lebih bersemangat. Suami dan anak-anak pun perasan perubahan saya. Nak ke usrah dan kelas mengaji pun tak letih dah. Jika dibandingkan dengan sebelum ni, tak bertenaga dan cepat letih. Tapi sekarang, saya dibantu dengan Serai Mas Kurma Hidayah Plus yang mengandungi nutrisi tambahan semula jadi untuk kekal bertenaga sepanjang hari. Itulah rutin saya setiap hari. Sesiapa yang nak cuba Serai Mas Kurma Hidayah, hubungi 013-782-5282. 013-782-5282. Saya dah cuba Serai Mas Kurma Hidayah. Anda bila lagi? Dapatkan di farmasi atau di kedai jamu di seluruh Malaysia. Serai Mas diiktiraf oleh Super Health Brand. Hubungi 013-782-5282. Serai Mas, raja segala herba. Tahukah anda, saudara di Syria berhadapan getih perang dan dibom. Anak kecil, wanita, keluarga, tiada makanan, ubat-ubatan dan perlindungan. Saya, Sani Arabi, Ketua Misi Kemanusiaan Syria MAPIM, merayu bantuan anda. Hulurkan sumbangan anda ke Dana Kecemasan Syria menerusi www.rayuansyria.com. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Jadi untuk menukar seseorang itu, saya rasa ia perlu ditukar daripada dalaman dia. Bila dalaman dia bertukar, maka luarannya akan menghasilkan perkara-perkara yang ada dalam dada dia, dalam minda dia, dalam semangat dia. Ini saya rasa yang perlu ada.